Dia tak pendek kan? Senang, cukup. Pendek esok dia panjang balik, cukup terus, lama sikit. Boleh tak dia? Sekali lagi, dalam bab, termasuk juga bab soalan ni, kita takkan dapat pandangan yang boleh memberi satu kata putus untuk semua orang sepakat, tak ada. Baik. Apa hukumnya? Asalnya Nabi SAW sebut 5 perkara fitrah. 5 perkara fitrah. Antaranya auful lihyah, memanjangkan lihyah. Tinggal susun lihyah elok. Wa akhfus syawarib, dan juga pendekkan misai. Okey, Nabi kata jaga janggut dan pendekkan misai. Ada konteks zaman hadis ini disebutkan. Satu konteks zaman tu, orang Yahudi pada ketika itu terbalik. Orang Yahudi pada ketika itu, mereka akan cukur janggut mereka akan panjangkan misai mereka. Ini Yahudi. Nabi SAW datang, Nabi kata, ada hadis lain, Nabi kata khaliful Yahud. Bagi kamu tak sama dengan Yahudi. Apabila tak sama dengan Yahudi, kamu panjangkan, pelihara janggut kamu dan pendekkan misai kamu. Satu hadis. So kamu berbeza dengan Yahudi pada ketika itu sebab itu trademark Yahudi. Ada hadis lain pula, Nabi SAW kata 5 perkara fitrah. Potong kuku, bulu ketiak dan sebagainya, termasuk panjangkan janggut dan juga pendekkan misai. Dan juga cuci hidung, istinsyak ketika wuduk. Fitrah, bersihkan diri. Jadi menggabungkan kedua-dua hadis ini, majoriti ulama berpandangan yang sunnah Nabi SAW adalah memelihara janggut dan memendekkan misai. Menggabungkan ke semua riwayat ini. Ada orang yang berpandangan yang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah di sebalik ucapan Nabi itu ada tuntutan untuk berbeza dengan Yahudi. Itu tuntutan utama. Pada setiap masa dan setiap ketika, apa yang menjadi syiar agama lain, kamu kena laini. Jangan bagi sama dengan mereka. Pegang tasbih, tangan kita pegang tasbih. Nabi tak sebut tentang pegang tasbih ke tak. Tapi budaya Sami Buddha, dia bubuh tasbih. Pum, dekat leher. Dalam hadis tak sebut boleh ke tak boleh. Apply prinsip yang sama, kamu jangan beri gantung tasbih kat leher. Ini Sami Buddha buat. Jangan bagi sama dengan mereka. Puasa hari Jumaat melayani Yahudi juga, itu disebut dalam hadis yang awal. Semua bab yang ni, bab yang baru-baru datang kemudian ni, syiar agama lain berubah-ubah. Dan kadang-kadang apabila Islam tersebar ke tempat lain, mereka kenal amalan agama lain. Baru kenal amalan agama lain dan ada syiar dia. Jadi sebahagian ulama berpandangan hadis-hadis ni menunjukkan bahawa dia fleksibel. Tetapi maksud di sebalik hadis ini adalah laini syiar agama lain. Apa yang orang lain anggap sebagai agama, kamu kena laini. Jangan bagi sama dengan mereka. Pakaian mereka, cara hidup mereka, lambang keagamaan mereka, jangan bagi sama. Pakai jubah cara orang Islam. Jangan pakai jubah cara pendeta Kristian. Jangan bagi sama dengan mereka. Pakai serban cara orang Islam. Jangan pakai serban macam sing. Ini bukan design. Jangan bagi sama sebab itu syiar agama. Ini sepakat semua ulama lah. Kalau itu syiar agama tertentu tak boleh pakai. Itu lambang keagamaan tertentu tak boleh buat. Ni orang kata, saya keluar dari cerita sikit. Orang kata kita kena toleransi. Toleransi kita tak apa. Hari agama lain kita bagi nampak macam mereka juga. Ini bukan toleransi, ini jual agama. Ini jual agama, bukan toleransi. Agama dia lah. Apa hal nak pakai serban macam sing? Pakai serban macam orang Islam. Baju macam padri Kristian nak pakai, pasal pakai macam orang Islam. Ini satu bab. Melayani agama lain. Itu satu tuntutan agama. Syiar agama lain jangan ikut. Baik, yang kedua. Selain daripada syiar, memanjangkan janggut dan memendekkan misai ini, sebahagian besar ulama berpandangan bahawa selain daripada itu, Nabi SAW juga tuntut dua benda ini kerana dia sebahagian daripada fitrah. Selain daripada laini Yahudi, jangan bagi sama dengan Yahudi, dia sebahagian daripada fitrah.
Maka atas dasar sebahagian daripada fitrah, para ulama berpandangan bahawa ini adalah satu tuntutan sunnah. Pendekkan misai. Kalau cukup terus macam mana? Dia tak pendek kan? Senang cukup. Pendek esok dia panjang balik, cukup terus lama sikit. Boleh tak dia? Boleh kan? Sama. Kecuali Imam Malik. Imam Malik kata, hadis kata pendek kan. Cukup terus, bid'ah juga. Fair lah. Hadis tak kata suruh cukup, lebih cukup macam apa? Kecuali pandangan Imam Malik. Hadis kata pendekkan je, jangan cukup. Baik. Imam Malik strict. Ya. Ini berkaitan dengan isu ni, para ulama itu pandangan yang mereka kemukakan. Sama ada sebahagian daripada fatwa sahabat, mereka genggam, yang lebih daripada sejengkai dia potong. Yang lebih daripada satu genggam dia potong. Yang lebih panjang daripada tu mereka potong. Ini pandangan yang dipegang oleh sebahagian daripada sahabat. Cumanya sampai ke zaman sekarang, majoriti ulama berpandangan bahawa ia satu tuntutan sunnah untuk menyimpan janggut dan memendekkan misai. Orang yang dia memang suka simpan misai panjang, tanda dia punya misai, memang orang nampak misai dia first sekali. Dia jaga kemas tapi misai dia suka simpan panjang. Ini dikira sesuatu yang Nabi SAW kata bukan syiar orang Islam lah. Bukan syiar dia. Jadi pendekkan lebih baik. Tapi berdosa atau tidak, wallahu a'lam, ini bukan satu isu yang pertimbangan utama sehingga menyebabkan perbincangan dia antara dosa dan pahala. Mungkin pada saya dia tak sampai ke situ lah. Cuma mengikuti syiar orang Islam sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi itu sedikit sebanyak dalam bab ni. Ada orang yang betul-betul bersifat keras dalam bab ini, dan ada orang yang menganggap bukan sunnah langsung pun, itu juga tak betul. Orang yang betul-betul keras sehingga menganggap dia satu kewajipan dan kurangnya agama bagi orang yang tak memanjangkan janggut ataupun memendekkan misai, tak, dia bukan sampai ke tahap itu, di tengah-tengah pada pandangan saya. Sekali lagi, bab begini orang akan tetap berbeza pandangan. Tak ada cara untuk menyatukan pandangan orang dalam bab begini. Wallahu a'lam.